Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعطنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما حقيقا. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam majlis ini memberikan taufik dan hidayah yang besar insyaallah. Tuhan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak menyambung lagi wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kewafatan dari waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Jadi perkara yang pertama yang kita nak ambil daripada peristiwa ini, bahawa tugas amal ma'ruf ataupun nahi munkar yang kita lakukan kena dijalankan oleh Abu Dhabi sekalipun. Sehingga Rasulullah SAW waktu dia sakit pun Rasulullah masih lagi memberikan nasihat-nasihat kepada orang Islam. Jadi tugas memberi nasihat fazakir dan zikra tarfa'ul mu'minin. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadisnya hadis nasihat, agama ni dalam nasihat, kan? Jadi dengan sebab itu tugas nasihat ni semampu mana, walaupun hampir nak mati pun kita disuruh untuk memberikan nasihat kepada manusia supaya dengan nasihat itu boleh diambil ingatan dan diambil pengajaran oleh orang lain, kan? Jadi kita nak menyambung pada muka surat 85 tentang wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Pada wasiat yang telah lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan satu surah yang disebut dengan surah Al-Asr, mengingatkan kepada manusia dari masa bahawa manusia ni semua Allah Ta'ala beri kepada diri masa. Sama ada dia dapat menggunakan masa atau tidak, dapat maknanya masa itu atau tidak, maka yang pentingnya manusia semua diberi masa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Rasulullah nak mengingatkan, dia baca ayat ini supaya mengingatkan manusia bahawa dengan masa ni banyak orang yang dirugi. Dengan masa manusia banyak rugi. Rasulullah boleh bacakan ayat-ayat lain, kan? Tapi kenapa Rasulullah membacakan surah Al-Asr? Nak tunjukkan bahawa kehidupan ini dia berkait rapat dengan masa, kan? Kehidupan kita ni dan besok kalau kita mati pun dia berkait rapat dengan masa dalam alam barzakh, kan? Masa alam barzakh, kemudian masa di mahsyar, masa hisab, masa dalam syurga, masa dalam neraka. Maknanya masa selepas kematian pun dia tidak boleh lari dari kehidupan orang ini. Sebab tu dibawakan ayat ini supaya manusia merenung betapa pentingnya masa ni, satu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kalau sekiranya masa ni ditarik pada seseorang, maka dia telah kehilangan nikmat yang besar, kan? Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan bila Rasulullah baca ayat ini, Allah Ta'ala nak mengingatkan dengan lisan Nabi-Nya SAW, dengan masa ni manusia banyak jadi rugi. Kecuali ada orang yang dikecualikan daripada apabila diberikan pada dia masa, dia tak rugi, iaitu orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ataupun amal soleh. Waktu dia hidup, dia beriman dengan Allah.
kan? Dia beriman dengan Allah dan beramal soleh. Jadi kita bayangkan tuan-tuan, hari ini kalau hidup, kita tidak dapat nikmat iman, sedangkan masa kita diberi oleh Allah Ta'ala panjang, umur 60 tahun, 70 tahun Allah Ta'ala beri nak masa kepada kita untuk hidup, sedangkan kita tak dapat nikmat iman. Dan hari ini ada orang yang diberi nikmat iman, tapi dia tak dapat nikmat amal, kan? Ada orang yang diberi nikmat iman, tapi dia tak dapat nikmat amal. Dia beriman dengan Allah, tapi dia tak sembahyang, kan? Dia tak melakukan amal ibadat, tak melakukan ketaatan. Dia hidup di lara atas muka bumi. Dia kemakan nikmat Allah, ambil nikmat Allah, mengecapi segala nikmat yang Allah tak kepada dia, tapi dia tidak mendirikan solat, kan? Dia tidak melakukan kebajikan di atas muka bumi, tak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga orang rugi, orang yang disebut dengan kerugian. Dia ada masa banyak tapi dia tak mahu berzikir. Dia ada masa banyak tapi dia tak mahu baca Quran. Dia rugi tuan-tuan, kan? Mereka dah beriman bagus, tapi beriman ini dia mesti digandingkan dengan amal soleh. Tidak sempurna iman melainkan dengan amal. Jadi orang hidup beriman tak beramal, tak sempurna iman dia. Jadi dengan sebab itu ada orang yang rugi. Kalau sekiranya mereka beramal tidak beriman, itu maknanya kebinasaan. Mana amal mereka tidak ada, menjadi sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iman itu merupakan pasport untuk diterima amalan. Jadi dengan sebab itu ada orang beriman tapi tak beramal. Dengan sebab itu kita kena berikan peringatan kepada mereka, berikan nasihat supaya mereka jangan lalai. Dan orang yang ketiga yang disebut yang tidak menjadi rugi ini ialah mereka yang menasihati, saling menasihati. Hidup dekat atas dunia, berilah nasihat, kan? Walaupun hanya dengan perkataan yang ringkas, kan? Marilah sembahyang, marilah berzikir, marilah baca Quran. Perkataan yang ringkas. Kadang-kadang hari ini kita nak memberi nasihat tidak perlu dengan perkataan, dengan suara, hanya dengan lisan, dengan tulisan aja, kan? Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat hari ini, tapi banyak nikmat ini manusia salah guna. Walaupun dia penting dalam kehidupan manusia, tapi apabila dia digunakan secara melampau dan tidak kena pada tempat, mana jadilah dia satu perkara yang sia-sia, kan? Orang masuk dalam masjid, orang di luar masjid. Kalau di luar masjid tu mereka mungkin dengan kehidupan, tapi bila masuk dalam masjid pun mereka leka dengan kehidupan dunia. Yang sepatutnya dalam masjid ada perkataan yang lebih baik, ada perbuatan yang lebih baik. Mereka baca Quran, mereka zikrullah. Tapi dalam masjid mereka lalai juga, kan? Mereka lalai juga dengan apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Jadi kita menjadi orang yang rugi, orang yang rugi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan saling menasihati kepada kesabaran. Hidup dekat atas dunia ni perlu banyak sabar. Sabar, hari kita tengok berbagai-bagai kesabaran yang perlu ada kepada kita. Hari ini kita masyarakat Islam dicabar dari sudut iman, kan? Hari ini orang Islam dicabar dari sudut keimanan. Orang mempelekehkan Islam, memandang rendah tentang Islam, kan? Orang mengatakan Islam ni tak bagus, Islam ni adalah maknanya syampah masyarakat, kan? Orang mengherdik Islam, menghina Islam, bahawa orang Islam ni tak guna, itu satu cabaran. Perlu kepada kesabaran, kan? Tempat kita diambil alih orang lain, dirampas oleh orang lain, kan? Maka kita perlu kepada kesabaran, menuntut pada sabar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surah yang dibacakan. Setelah membaca surah tersebut sampai selesai, baginda bersabda, segala sesuatu itu berlaku sesuai dengan izin Allah. Hari ini tuan-tuan, apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni semuanya sesuai dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak beri satu kepada kita ni, dijadikan kepada kita ni sesuatu yang melebihi daripada had, kan? Allah tak uji kita ni sesuatu yang tak mampu kita tanggung, kan? Tak mampu. Allah Ta'ala bagi maknanya
sesuatu ujian, sesuatu musibah sesuai dengan kehendak, dengan izin Allah Ta'ala dan kemampuan seseorang. Sebab kalau Allah Ta'ala beri lebih daripada itu, nasai kita binasa, kan? Hari ni kalau Allah Ta'ala bagi sakit kat kita, sesuai dengan dia, kerana kemampuan dia. Mungkin orang lain tengok, menderitanya orang ni, tetapi pada dia tu, dia boleh menanggung penderitaan. Ada hari ni orang diberikan kelaparan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan dia untuk menanggung kelaparan. Mungkin orang tengok susah, tapi pada dia itu bukan satu perkara yang susah. Hari ni orang banyak harta, tuan-tuan, diuji. Diuji dengan kekayaan, diberikan harta sesuai dengan kemampuan dia mengolah harta. Kan? Kerana ada orang kalau dapat duit banyak, dia tak boleh mengolah harta dia, maka jadi kebinasaan kepada dia. Sebab tu Allah Ta'ala bagi berlakunya sesuatu dengan apa? Sesuai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan sesuatu persoalan. Sebab tu tergesa-gesa ni sifat syaitan. Dalam apa sahaja perkara, jangan tergesa-gesa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal buat baik pun Rasulullah tak larang kita tergesa-gesa. Contohnya orang nak pergi sembahyang, kan, Rasulullah larang daripada berlari-lari nak masuk dalam saf. Sedangkan kita ni nak sembahyang, tergesa-gesa itu dilarang, kerana itu perbuatan syaitan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, dalam segala perkara, maka jangan kita ni tergesa-gesa, kerana tergesa-gesa itu merupakan sifat syaitan. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempercepatkan sesuatu itu bukan kerana desakan seseorang. Jadinya cepat ataupun lambat apa yang dihukumkan oleh Allah bukan sebab desakan manusia, bukan dengan sebab manusia punya tindakan. Kerana itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi hari ini bukan dengan sebab kita punya desakan, bukan dengan sebab ni, kita semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadarnya semua dah termaktub di dalam, maknanya buku suratan bagi seseorang. Barang siapa berusaha mengalahkan Allah, ia pasti akan dikalahkan. Ini kalau kita berikhtiar mencari jalan untuk mengalahkan agama Allah, nasaya mereka akan kalah, kan? Kita nampak hari ini orang Islam tertekan. Allah Ta'ala telah menjanjikan, dan Rasulullah SAW telah menyebut bahawa Islam akan naik pada satu masa ini. Tunggu je lah, kerana itu memang dah ditentukan oleh Allah. Hari ini kita tengok Islam ditekan oleh orang lain, kan? Orang Islam ditekan, orang Islam ditindas. Di mana-mana pergi, orang Islam ditindas, diherdik, diselekehkan, dipelekehkan oleh orang lain, sampai pada satu masa. Lepas tu kalau kita pergi dalam musafir kita ke Palestin, orang-orang Yahudi ni memandang rendah kepada kita, kan? Di mana rendah? Kalau siapa nama Muhammadnya semua ditahan, kan? Dipandang rendah kepada kita. Kita bukan buat salah pun, saja je dia ambil kita punya pasport, kan? Diletakkan dalam pejabat dia ni, biarkan 2 jam supaya kita tunggu je. Dia pandang rendah kita tak ada salah, kan? Apa yang kita bawa tidak menyalahi undang-undang dia, tapi itu kerana dia berkuasa pada waktu itu, maknanya memandang rendah. Tapi satu masa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahawa mereka akan jatuh, kan? Mereka akan dikuasai. Bayangkan Masjid Al-Aqsa itu adalah milik orang Islam, tapi hari ini Masjid Al-Aqsa telah dikuasai sepenuhnya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menguasai keseluruhan. 2 tahun sebelum saya pergi, mereka hanya duduk jaga kat pintu je. Sekarang ni mereka dah menguasai keseluruhan daripada Masjid Al-Aqsa. Dah ada base tentera dalamnya, kan? Orang-orang Palestin tak boleh buat apa-apa. Remaja-remaja Palestin tidak dibenarkan untuk sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Hanya dibenarkan pada hari Jumaat sahaja. Mereka berkuasa, tak boleh buat apa-apa. Kau nak lawan, mereka tembak. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk kepada kita apa?
Siapa yang mengalahkan agama Allah, nescaya mereka akan dikalahkan. Ini adalah janji Allah. Bila dan masanya kita tunggu. Jadi dengan sebab itu, kita kena meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan barang siapa cuba menipu Allah, nescaya dia akan membalas tipuannya itu. Jadi ada orang ni menyeleweng dengan agama, menggunakan agama untuk kehidupan, mencari, dia akan ditipu. Allah Ta'ala akan membalas tipuan dia, kan? Walaupun nampak dia bertopengnya jalan pada agama, tapi Allah Ta'ala akan membongkar segala maknanya kefasadan dia dengan dizahirkan yang hari ini. Tuan-tuan, kalau dulu kalau kita melihat Amerika dengan 19 September kan, dia meruntuhkan bangunan dia. Hari ini kerajaan dia sendiri memberitahu bahawa kami yang melakukan, sedangkan dia mengatakan orang Islam yang melakukan. Hari ini mereka membongkar sendiri kemunafikan mereka, kesilapan mereka, kejahatan mereka. Mereka sendiri yang beritahu kepada orang, kamilah yang melakukan. Tengok tuan-tuan, betapa Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Bukan orang lain yang bukakan dia punya keaiban, dia sendiri yang bukakan. Jadi maknanya kita kena lihat. Sebab tu kita hidup, jangan sekali-kali maknanya melakukan tipu daya dengan agama. Nescaya Allah Ta'ala akan bongkar. Orang mengutip derma, orang mencari dana dengan katanya agama, ini agama, nanti Allah Ta'ala akan bongkarkan. Kalau sekiranya benda itu tak betul, mereka menggunakan agama sebagai topeng, nescaya Allah Ta'ala akan bongkarkan. Jadi tuan-tuan, ini janji Allah, kan? Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, adakah kalian berpaling dengan berbuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim dengan keluarga? Ini perkara yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, oleh baginda Rasulullah SAW. Duduk dekat atas dunia, jangan buat kerosakan, kan? Jangan membuat kerosakan di atas muka bumi, dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Hari ini kalau sesiapa yang ada memutuskan silaturahim, kembalilah kepada perbuatan, maknanya menyambung silaturahim. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan, ada orang yang disenarai hitamkan daripada masuk syurga Allah, iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang disenarai hitamkan yang tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala, dalam hadis Rasulullah menyebut, iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Jadi dengan sebab itu, hari ini kalau ada hubungan adik-beradik terputus, abang adik terputus, maka sambung balik silaturahim, supaya sebelum kita mati, jangan ada orang yang mati memutuskan silaturahim kerana tidak ada peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana ingatan Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Jadi nak ingatkan tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, carilah jalan berbaik-baik dengan ahli keluarga kita. Yang dikatakan silaturahim ni apa? Iaitu hubungan adik-beradik yang lahir daripada perut ibu yang sama. Itu maknanya silaturahim. Jangan diputuskan, hukumnya berdosa besar. Dan kepada kaum muhajirin, Rasulullah SAW juga berpesan khusus. Kerana ketika mana Rasulullah duduk di Madinah, ada dua golongan umat Islam, terdiri daripada puak muhajirin dan ansar, kan? Jadi ini adalah orang yang banyak membantu dalam perjuangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berwasiat kepada golongan-golongan muhajir, iaitu orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Aku berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada kaum ansar. Kaum ansar ini ialah kaum yang menetap di Madinah, iaitu penduduk peribumi, kan? Yang duduk di Madinah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pernah menyiapkan tempat tinggal sehingga kalian tetap boleh beriman. Kerana orang ansar ni pengorbanannya luar biasa, tuan-tuan. Perkara yang pertama sekali, ketika mana datangnya Rasulullah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan di golongan muhajir dan orang-orang ansar, sehingga maknanya orang-orang ansar ini mengambil saudara-saudara daripada muhajirin sebagai saudara mereka.
dan sanggup untuk memberikan harta mereka kepada mewariskan harta mereka kepada golongan-golongan muhajirin, kan? Sanggup menceraikan isteri mereka untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin yang datang hanya sebelah pinggang. Macam tu pengorbanan mereka cukup luar biasa. Hari ni kalau orang datang rumah kita, kita tak sanggup buat macam tu, tuan-tuan. Tapi golongan muhajirin Ansar ni luar biasa, luar biasa, sehingga mereka mewariskan harta mereka. Jadi ini perkara yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapapun kalian tetap harus berbuat baik kepada mereka. Orang datang, disambut oleh tetamu, tuan rumah. Jadi orang yang jadi tetamu kenalah buat baik dengan tuan rumah, kan? Hari ni orang datang daripada luar, kita duduk menetap, dia buat kawan jauh kita. Mana tak patut, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia nak rampas hak kita, tu tak patut, kan? Jadi dengan sebab itu kita datang rumah orang kena tunjuk akhlak yang baik. Jadi tetamu tunjuk akhlak yang baik supaya menyukakan akan tuan rumah, kan? Maka inilah yang disebut, bukankah mereka pernah berkongsi dengan kalian separuh dari hasil tuaian mereka? Bukankah mereka pernah memberikan tempat tinggal bagi kalian di rumah-rumah mereka? Dan bukankah mereka lebih mengutamakan kalian daripada diri mereka? Walaupun mereka susah, mereka tak makan, tapi dia sanggup mendahulukan saudara dia daripada golongan muhajirin, meskipun mereka sendiri dalam keadaan sangat memerlukan. Ingatlah, barang siapa diberikan kekuasaan untuk mengendalikan di antara dua orang yang sedang berselisih, hendaklah ia menerima dari orang yang berbuat baik di antara mereka. Jadi Rasulullah ingatkan, kiranya ada orang muhajirin, kamu diberi pangkat, diberi kedudukan, ketika berlakunya maknanya perselisihan di antara dua orang, antara orang Ansar dan muhajirin, maka kau pandanglah kepada orang-orang Ansar. Jangan kau jatuhkan hukum sewenang-wenangnya. Berilah, maknanya berbuat baiklah kepada mereka. Kalau mereka salah ni, maknanya berilah kemaafan kepada mereka, sebab dia telah berjasa. Ketika mana kamu datang, tak ada apa benda kamu miliki, selai sepinggang, harta pun tak ada, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada. Mereka lah yang memberi kamu untuk berteduh, beri makan, beri tempat tinggal, beri tempat tidur. Maka janganlah sekali-sekali kamu menginyai bila kamu dah ada pangkat. Ini ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Ini ingatan untuk kita, tuan-tuan, sebenarnya, kan? Kita hidup kat atas dunia ni begitu. Orang bagi pinjam, jangan sampai kita melanggar pinjaman orang, kan? Jangan sampai kita menginyai orang lain. Itu tak patut hukum dia. Baginda melanjutkan, ketahuilah sesungguhnya aku akan mendahulu kalian. Mana mendahulu ni maksudnya Rasulullah akan wafat dulu, kan? Dan kalian pasti akan menyusulku, kerana tidak ada orang yang boleh hidup menongkat dunia lah. Selepas Rasulullah wafat, maka orang lain akan wafat juga. Lama macam mana umur pun, mereka tetap akan mati. Maknanya orang yang menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Satu demi satu. Ketahuilah tempat pertemuan kita ialah di telaga. Adalah telaga, dan telagaku itu lebih luas daripada wilayah yang terbentang di antara Basrah di Syria dan San'a di Yaman. Ini Rasulullah nak beritahulah bahawa pertemuan ialah di antara Nabi dengan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia, ialah di Telaga Kausar. Besok semua akan berhimpun, kan? Orang yang jadi umat Nabi Muhammad, siapa-siapa maknanya mereka yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat atas dunia ni, mereka buat amal, sayang kepada Rasul, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat taat dan sebagainya. Mereka diberikan makna ganjaran baik, maka mereka akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan tunggu di Telaga Kausar. Siapa-siapa yang hidup dekat atas dunia tak mahu buat taat, tak mahu maknanya memberikan ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka mereka tak akan dapat pergi ke situ. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan kawasan Telaga Kausar ini seluas daripada Basrah, daripada Syria, kan?
Syria sampai ke Sana'a, jauh tuan-tuan, kan? Jauh Syria ke Sana'a, maknanya punya keluasan. Dan air mata Kausar mengalir ke telaga itu, air yang seputih susu. Ini sifat air telaga Kausar, lebih putih daripada susu. Nah, kita tak boleh nak gambar tuan-tuan minum air susu tu macam tu, kita rasa pun itu bukan putih lagi, dah macam-macam masuk dah, kan? Dan dia punya buihnya selembut buih, dan air yang dikatakan seputih susu itu dan selembut buih. Dia punya lembut airnya iaitu selembut buih. Buih kalau kita pegang kan dia pecah. Maka begitulah. Dan semanis madu. Kalau kita minum air telaga Kausar ini, dia semanis madu. Mana? Jadi ini yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi siapa yang nak minum daripada telaga Kausar ni dekat atas dunia, hendaklah mereka ni buat taat dengan Rasul, ikutlah mana perintah Rasul. Kalau atas dunia ni sunnah-sunnah Rasulullah semua ditolak ke tepi, kan? Apa yang Rasulullah suruh semua kita langgar, maka bimbangnya Rasulullah tak mengaku kita. Besok ada orang yang datang besok di telaga Kausar, kan? Dia dihalau oleh malaikat, kerana malaikat jaga telaga Kausar. Dia datang, maka bila dia kata, wahai malaikat, aku ni umat Nabi Muhammad, maka kata malaikat, bukan, kau bukan umat Muhammad, kan? Maka Rasulullah pun datang. Rasulullah datang, wahai malaikat, ini umat aku. Malaikat kata, ini bukan umat kau, wahai Muhammad. Sebab apa? Ketika mana dia dekat atas dunia, dia tidak mengikut sunnah. Jadi kita bimbang tu. Maka Rasulullah kata, oh kalau begitu engkau bukan umat aku. Tuan-tuan, ni orang yang terpinggir. Lepas tu kita hidup dekat atas dunia, menghidupkan sunnah. Duduk dalam majlis ilmu ni sunnah. Orang yang tak mau duduk dalam majlis ilmu, maknanya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Sayang tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu, sayangkan majlis ilmu. Kerana ini merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Orang yang hidup ada masa lapang, tak mau duduk dalam majlis ilmu, maka dibimbangi besok Nabi Muhammad SAW tak mengaku kita umat dia. Yang menyebabkan kita tak boleh minum daripada telaga Kausar ini. Maka Rasulullah SAW menyebut, barang siapa yang meminumnya, ketika mana di padang mahsyar besok minum daripada telaga Kausar, maka tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Masya-Allah. Hari ini kalau kita minum, sekejap-sekejap kita nak minum lagi, haus. Minum air telaga Kausar, orang tidak akan haus selama-lamanya, kan? Batu-batu kerikilnya adalah mutiara dan dasarnya adalah kasturi. Barang siapa tidak memperolehinya nanti pada hari kiamat, berarti ia tidak akan memperoleh semua kebaikan. Daripada padang mahsyar dia tak dapat dah minum air telaga Kausar, bermakna depan-depan dia tidak akan mendapat nikmat Allah. Ini dia punya permulaan mukadimahnya tuan-tuan kat sini, kan? Kalau dekat padang mahsyar besok ada di kalangan manusia daripada umat Nabi Muhammad SAW, dia tak dapat minum telaga Kausar, maka kesukarannya akan ditempuh di depan-depan. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buatlah amal ketika mana kita ni masih hidup, kan? Jadi kita menasihat, kerana yang bercakap bukan orang yang baik, cuma menyampaikan, kan? Kita cuma menyampaikan. Dalam masa menyampai, mengingatkan diri sendiri. Waktu Allah Ta'ala mengingatkan dalam Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Berikan maknanya suruh manusia buat baik, tapi jangan lupa melupakan diri kamu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan ini, mengingatkan diri sendiri, dan mengingatkan orang lain. Ajak supaya berzikir, ajak bertaubat, banyak zikir, banyak istighfar,
dalam masa yang sama mengingatkan diri supaya buat seperti mana yang diingatkan. Kita tak mahu mengingatkan orang, kita melupakan diri kita sendiri. Itu rugi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan umat-umat dia. Maka kita melihat bahawa Rasulullah lebih dahulu melakukan. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan kepada manusia, kepada umat-umat dia, kepada sahabat dia supaya bangun malam untuk mendirikan solat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling awal bangun. Rasulullah semayang sampai bekak-bekak kaki kerana melahirkan syukur kepada Allah. Kan? Para sahabat tak boleh lawan, tak boleh nak challenge Rasulullah punya ibadat. Lama rokoknya, lama sujud dia. Kemudian Rasulullah beritahu pada para sahabat, bangun malam. Rasulullah bangun kerana Rasulullah tidak melupakan dirinya sendiri. Jadi dengan sebab itu kita suruh orang bangun malam, jangan sampai kita tak bangun. Kita suruh orang sembahyang berjamaah, jangan sampai kita tak datang berjamaah. Kita suruh orang baca Quran, jangan sampai kita banyak baca WhatsApp daripada baca Quran. Pak ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni orang banyak cakap tapi dia pun tak buat. Kita tak mahu kita banyak menjadi orang yang banyak bercakap tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita cakap. Maka kita akan jadi rugi. Besok di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita bimbang kita akan menjadi orang yang rugi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ketahuilah barang siapa yang kelak ingin bersamaku, ia harus menahan lidah dan tangannya kecuali yang dibenarkan. Jadi orang yang nak bersama Rasulullah SAW, Rasulullah tunjukkan, keluarkan lidah ni bahaya lidah. Jaga, tahan lidah. Kan? Ihfaz lisana, tahan kamu punya lidah. Kan? Jangan bercakap benda-benda yang tak sepatutnya kamu bercakap. Kan? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau kita baca riwayat dia, dia memasukkan, mengolong biji batu dalam mulut. Supaya apa? Jangan banyak bercakap. Bila nak bercakap yang penting baru dia keluar orang balik. Tuan-tuan bagaimana para sahabat mereka ni cukup menjaga lisan. Sebab lisan ni kalau terkeluar satu perkataan, dia amat berbahaya. Lepas tu Rasulullah kata, kalau sekiranya orang nak bersama Rasulullah SAW dekat dunia, tahan lisan. Jangan suka senang-senangnya gunakan lisan kita nak cakap apa yang kita nak cakap. Walaupun lisan ni milik kita, tapi Rasulullah suruh jaga, jangan sampai membinasakan. Dan tahanlah tangan. Tangan tu maksudnya kekuasaan. Kalau diberi kuasa, jangan sampai melampau-lampau. Kan? Jangan sampai melampaui batas, kecuali kepada benda yang hak dan benda yang dibenarkan oleh Allah SWT. Jangan sampai kali tengok orang buat jahat pun tak nak tegur dengan lisan kita. Biarkan. Lantak dia bukan dia yang buat, bukan aku. Tugas kita tuan-tuan dengan lisan beritahu, tegur. Dia nak terima tak nak terima, itu bukan masalah kita. Itu hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadi. Orang ada maknanya lihat kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan, kekuasaan. Hari ni kita tak mampu sebab kita tak ada kuasa. Kalau ada kuasa pun, kalau kita ambil tindakan, dia datang mudarat balik pada kita. Dan kita tidak sekuat seperti mana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Kan? Hari ni kalau kita ada kuasa pun, ada orang yang lebih banyak kuasa daripada kita. Kan? Tak mampu. Fa illam yastati' fa bilisani. Orang yang tak mampu ubah dengan kuasa tangan, dengan makna kemampuan tangan dia, dengan kekuasaan dia, ubah dengan lisan. Tengok orang mana tegur dengan lisan. Kan? Kau jadi anak ayah, kan? Kau ayah bagi makan, bagi minum, pakaian tutup aurat. Kan? Jangan keluar-keluar begitu. Mana tutup aurat, kau dah dewasa. Tuan-tuan kena tegur tuan-tuan. Kan? Satu masa besok kita dah tua, kita nak tegur anak kita pun kita takut. Kan? Kerana anak kita dah kuat, kita menjadi orang yang lemah. Kan? Tuan-tuan tegur. Dia nak terima, itu pulang kepada Allah. Kan? Dalam masa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu. Fa illam yastati'
fa biqalbi, maka tegurlah dengan hati. Wa dzalika huwa adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman daripada orang tak tegur langsung. Itu lagi teruk. Hari ni kalau kita tegur dengan kemampuan kita, dengan hati pun, itu pun dah diambil kira sebagai orang yang ada iman, berbanding dengan orang yang tak tegur langsung. Tengok kemungkaran, kita bagi tahu benda-benda ni tiap-tiap minggu, jangan buat ni, jangan buat ni. Tapi kalau dia nak buat juga, kita nak buat macam mana? Kita dah tegur. Itu antara dia dengan Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada dia, kan? Supaya dia berubah, kan? Supaya dia berubah. Satu masa mana tahu Allah Ta'ala beri hidayah, dia berubah, dan kita ni pula yang berubah jadi macam dia pula. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Abbas lalu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah beri wasiat kepada kaum Quraisy, iaitu orang Mekah yang berhijrah daripada bangsa Quraisy, berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, sesungguhnya hal itulah yang ingin aku pesankan kepada kaum Quraisy. Manusia itu ikut kepada kaum Quraisy dalam hal kebaikan maupun keburukan. Tuan-tuan, Quraisy ni adalah bangsa yang dia mulia dalam bangsa Arab. Dan Quran itu sendiri pun turun dengan lahjah Quraisy, sefasih-fasih lahjah bahasa Arab ialah bahasa Quraisy, kan? Sebab tu tuan-tuan, dia lahjah yang fasih, yang paling fasih. Dan Quraisy ini adalah bangsa yang dimuliakan walaupun dia orang miskin. Nah, bagaimana maknanya keturunan Abu Talib, kan? Abdul Muttalib adalah bangsa Quraisy, dia orang miskin tapi dia dimuliakan. Orang tak berani buat dengan dia apa-apa walaupun dia tidak ada harta. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia itu ikut kepada kaum Quraisy dalam hal kebaikan maupun kepada keburukan. Wahai kaum Quraisy, berbuat baiklah kepada manusia. Wahai manusia, sesungguhnya dosa itu boleh berubah, boleh mengubah nikmat dan menggantikan kurniaan. Ingat tuan-tuan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya dosa ni boleh mengubah nikmat. Hari ni tuan-tuan diberi nikmat oleh Allah, kalau kita buat dosa, Allah Ta'ala boleh tarik nikmat, boleh ubah nikmat yang kita ada, diberikan kepada, ditarik, diberikan kepada orang lain. Dan Allah Ta'ala boleh maknanya menggantikan kurniaan, sesuatu kurniaan yang baik, maka Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang tak baik. Boleh semua. Atas sebab apa? Dosa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu berbuat baik, oleh kerana itu kebaikan umat manusia mencerminkan kebaikan pemimpin mereka. Kerana apa? Memang dah disebut di dalam riwayat bahawa manusia itu mengikut agama pemimpinnya. Kalau pemimpin dia agama orang rakyatnya baik, dia punya sultannya baik, kerajaannya baik, pemerintahnya baik, rakyat pun akan jadi baik. Tapi kalau sekiranya pemerintahnya menipu, rakyat pun akan jadi macam tu juga, kan? Ibu ayah suka memancing, besok anak pun ikut turut macam ayah juga, bawa joran juga. Itu dah memang tuan-tuan, dia akan mengikut, rakyat akan mengikut agama pemimpinnya. Itu dah memang dah tu, kan? Sebab tu kita kena buat satu perkara yang baik-baik supaya cermin anak besok jadi orang yang baik-baik. Siapa yang diberi kuasa, maka buat yang baik supaya rakyat ikut bagaimana agama pemimpin, kan? Kalau pemimpin buat tunjuk satu tak baik, rakyat ikut macam tu, dia dapat saham. Semana rakyat buat, dia dapat saham. Bayangkan kalau satu negara, satu kampung, satu karya yang buat macam tu, dia tak payah buat apa-apa, dia terima orang lain punya je cukup, kan? Jadi ini ingatan kepada kita lah. Jika manusia berbuat zalim, maka penguasa harus berlaku keras terhadap mereka. Kena ubah. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami berikan kekuasaan kepada sebahagian kaum yang zalim atas sebahagian yang lain disebabkan hal yang telah mereka kerjakan.
Allah Ta'ala sebut kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Jadi kalau ada orang zalim, besok Allah Ta'ala akan gantikan dengan satu kumpulan yang lain yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kepada Abu Bakar, bertanyalah hai Abu Bakar. Kenapa disebut gitu tuan-tuan? Kenapa dalam riwayat ini Ibnu Mas'ud meriwayatkan, nak menunjukkan kepada kita di kalangan umat manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di kalangan para sahabat, Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di kalangan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya Rasulullah suruh kepada Abu Bakar daripada kalangan ramai para sahabat. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, tanya. Kan? Sedangkan sahabat kan ramai. Hari ini kalau ada orang yang mengatakan maknanya Abu Bakar kafir, tak boleh diterima sama sekali. Kedudukan Abu Bakar ni hebat. Wahai Rasulullah, apakah ajal sudah dekat? Maka bermulalah pertanyaan yang dikemukakan oleh Abu Bakar ni berkenaan dengan kematian. InsyaAllah nanti kita akan melihat bagaimana pertanyaan orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala mata hati yang terang, kan? Dia bukan basirah lagi, kan? Dia bukan qalbu lagi, bukan basirah lagi, kan? Ni tuan-tuan, orang-orang yang diberikan maknanya pandangan mata hati. Kita akan tengok bagaimana soalan-soalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya tentang soal-soal kematian. Jadi mudah-mudahan kita mengambil ingatan dan mengambil renungan di atas apa yang disampaikan oleh pengarang Al-Imam Al-Ghazali kepada kita. Mudah-mudahan manfaatnya dapat kita kongsikan bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار ويقرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.